Vincent mengerut dahi dan memandang lantai dan dinding bilik air. Aku mengigau ke sampai masuk dalam bilik air ni? Hatinya berbisik. Dia sering tersedar pada tengah malam akibat dari mimpi ngeri sejak seminggu lalu. Sejak dia pulang dari bercuti di pedalaman Sweden bersama rakan-rakan kolej lamanya. Setiap malam dia bermimpi benda yang sama. Kesihatannya juga semakin merosot sejak hari pertama dia pulang ke tanah air. Walaupun kesihatan fizikalnya agak merunsingkan, Vincent mendapati dirianya berfungsi dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi deria pendengarannya. Dia sering terdengar bunyi serangga dan binatang kecil di atas siling rumah. Setiap kali dia bertanya kepada isterinya, Angeline hanya mengangkat bahu tidak tahu. Dia sangat risaukan kesihatan suaminya itu. Angin Vincent juga tidak menentu. Sudah beberapa kali dia menengking anak-anaknya atas kesalahan yang tidak munasabah. 2 hari lepas, Vincent menempik dengan mata yang terjegil hanya kerana mereka ketawa dengan kuat ketika menonton TV. Mujur isterinya sempat bawa mereka masuk ke dalam bilik sebelum Vincent bertindak dengan lebih ganas. Angeline sudah puas memujuk suaminya itu untuk berjumpa dengan doktor. Vincent tidak menjawab. Dia memejam mata dan mengurut pelipis kepala. Dahinya berkerut. Terasa seperti ada sesuatu yang menggelupur ganas dalam kepala, menghentam bahagian dalam tengkoraknya untuk keluar. Denyutannya semakin kuat seiring dengan degupan jantung. Ditambah pula dengan suara nyaring Angeline berletih. "Diamlah!" Vincent akhirnya meletup dengan mata terbelalak. Dia menepis tangan Angeline. Vincent mendengus sebelum bingkas dan meluru ke bilik. Angeline hanya mampu berdoa agar keluarganya dilindungi. Hatinya kuat berasa gelisah dan yakin lelaki yang pulang dari Sweden itu bukan suaminya. Vincent berasa sangat bersalah di atas kekasarannya petang tadi. Dia menatap Angeline yang sedang lena berbungkus selimut di atas katil. Vincent membuat nota minda. Benda pertama yang dia akan buat pada keesokan pagi ialah meminta maaf pada Angeline. Dia juga mula memikirkan tentang cadangan isterinya untuk berjumpa dengan doktor. Vincent berpaling dan menapak ke sinki bilik air. Seluruh otot dan tulang temulang terasa sengal dan pedih. Dia mengerang kesakitan. Dia baru perasan mulut dan lehernya comot dengan tumpukan darah dan tebisan daging kering. Vincent tersentak ke belakang dan terduduk di atas mangkuk tandas. Lelaki itu menjerit sambil meluru mendapatkan isterinya. Dia menggugah bahu Angeline, menggoncang wanita itu dengan kuat, namun tiada reaksi. Kain selimutnya diselak. Jantung Vincent terasa seperti ditikam tatkala dia melihat jasad isterinya. Isi perut Angeline terburai, usus dan organ dalamannya dicarik-carik hingga hampir lumat. Darah pekat membanjiri tilam. Kedua mata isterinya terjegil memandang siling dengan mulut yang luas ternganga, menahan kesakitan yang tidak terperi saat maut datang menjemput. Vincent menjerit dengan sekuat hati. Anak-anaknya di bilik sebelah tidak dapat mendengar suara rintihan ayah mereka. Tubuh kecil mereka juga sudah sejuk dan bercerai-cerai anggota badan. Minda Vincent bercelaru. Dalam keadaan yang separuh gila itu, kotak memorinya tiba-tiba mengimbau kembali lawatannya ke sebuah perkampungan di kawasan pergunungan terpencil di Sweden. Mereka disambut mesra. Vincent dan rakan-rakannya dijamu dengan makanan yang enak dan mewah. Pada mulanya, Vincent menolak untuk memakan daging salai apabila dia terpandang binatang 4 kaki yang diguling atas bara api. Dia berasa was-was kerana ia kelihatan seperti seekor anjing. Rakannya menasihatkan supaya jangan menolak pelawaan mereka kerana ia dianggap tidak sopan.
Vincent memasukkan secubit daging salai ke dalam mulut dengan teragak-agak. Kemudian matanya terbuntang luas apabila rasa manis menjamah lidahnya. Dia mengunyah dengan penuh selera dan menambah lagi. Penduduk kampung tersebut menyeringai puas melihat tetamu mereka berselera menikmati korban mereka. Vincent perasan mata mereka itu seperti bersinar merah dengan malap, namun dia mengabaikannya dan terus menikmati sajian tersebut.